Selamat pagi dan salam sejahtera cikgu ucapkan pada semua pelajar yang dikasihi. Pada hari ini cikgu akan ajar Komsas iaitu pantun budi. Sebagai permulaan kita akan terus lihat maksud. Maksud pantun. Pantun budi ini ada semuanya ada 7 rangkap. Jadi sini walaupun belum dapat lagi buku teks bagi pelajar cikgu, cikgu berharap anda boleh rujuk nota inilah, nanti juga akan kongsikan. Jadi sini setiap rangkap tu ada maksud di sebelah. Jadi sini yang cikgu nak tekankan sini, pantun ini ialah pantun 4 kerat. Maksudnya pantunnya ada 4 baris dalam setiap rangkap. Baris 1 dan baris 2 merupakan pembayang, dan baris 3 dan baris 4 merupakan maksud yang cuba disampaikan dalam pantun tersebut. Jadi sini kita akan lihat secara ringkas bagi pantun yang rangkap pertama. Hati terkenang mulut menyebut, budi yang baik rasa nak junjung. Jadi sini maksud bagi rangkap 1 sini ialah budi yang baik akan sentiasa dikenang dan menjadi sebutan orang. Kita terus lihat baris 3 dan 4 sahaja. Jadi kita akan terus lihat. Yang rangkap 2 pula. Yang baik budi, yang indah bahasa. Yang ini memang saya rasa antologi tingkatan 2 memang ambil petik daripada pantun ini, iaitu antologi tingkatan 2 ialah baik budi, indah bahasa, iaitu daripada rangkap ini. Jadi maksud bagi rangkap 2 ini ialah orang yang baik mempunyai budi dan bahasa yang tinggi. Jadi orang yang berbudi bahasa. Itu bagi rangkap 2. Rangkap 3. Hina besi kerana karat, hina manusia tidak berbudi. Jadi sini rangkap 3. Apa maksud rangkap 3? Kita terus lihatlah yang tepi sana. Orang yang tidak berbudi bahasa akan dipandang hina. Jadi biasanya kalau orang yang tidak berbudi bahasa lah, kita akan memandang hina orang tersebut. Biasanya lah. Dan yang rangkap yang keempat. Adat dunia memang begitu, sebab emas budi terbuang. Jadi sini rangkap 4 sudah menjadi lumrah hidup, kekayaan lebih diutamakan daripada budi bahasa. Jadi sini bagi cikgu biasanya dalam realiti memang ada orang yang memang dia mementingkan kekayaan ataupun kebendaan daripada budi bahasa. Jadi itu memang kebiasaan. Yang penting bagi cikgu ialah cikgu nak nasihatkan semua, walaupun kita kaya tapi kita masih perlu menjaga budi bahasa kita, ataupun kita menjaga tingkah laku kita. Rangkap yang keempat sudah. Teruskan rangkap yang kelima. Biar buruk kain dipakai, asal hidup pandai berbudi. Jadi sini terbalik. Tadi yang orang tentang kebendaan kan. Jadi sini situasi, iaitu rangkap sini, biarlah kita hidup miskin asalkan kita sentiasa berbudi bahasa. Jadi sini yang penting ialah kita menjaga diri kita, iaitu kita sentiasa berbudi bahasa walaupun kita hidup miskin. Tak semestinya kita mesti hidup kaya raya, tak semestinya. Rangkap yang keenam. Indah tampan kerana budi, tinggi bangsa kerana bahasa. Jadi sini rangkap yang keenam. Rangkap yang keenam, maksud bagi rangkap 6 ialah orang yang berbudi akan dipandang mulia, manakala martabat bangsa dinilai dari segi bahasa dan tutur kata. Jadi sini maksudnya bangsa tu, kalau kita memandang tinggi bangsa tersebut kerana mereka gunakan bahasa yang baik ataupun bahasa yang sopan. Jadi kalau bangsa tu dipandang hina mungkin disebabkan penggunaan bahasa yang tak baik. Jadi kalau boleh kita jangan gunakan istilah yang tak baik ataupun kita sentiasa menjaga budi bahasa. Rangkap terakhir, rangkap 7. Pijak bertemu dengan jauh hari, bagai cincin dengan permata. Jadi maksud bagi rangkap 7. Orang bijak akan kelihatan lebih hebat jika bersama-sama dengan orang yang sama taraf dengannya. Jadi biasanya orang pandai biasanya memang dia akan bersama dengan orang yang pandai lah biasanya. Tapi ada situasi yang lain lah. Ada situasi yang terkecuali. Jadi ini ialah maksud bagi pantun. Pantun budi. Jadi kita akan teruskan tentang tema dan persoalan.
Okey, tema merupakan perkara utama. Okey, merupakan perkara utama dalam sesebuah karya. Okey, ataupun kita panggil persoalan pokok. Okey, persoalan pula merupakan idea sampingan ataupun isi sampingan yang menyokong tema. Okey, jadi sini bagi pantun budi bertemakan masyarakat akan memandang tinggi terhadap golongan yang berbudi bahasa kerana bahasa menunjukkan identiti sesuatu bangsa. Okey, itulah tema bagi pantun ini. Okey, persoalan idea sampingan. Jadi sini banyak idea sampingan. Okey, idea sampingan yang akan menyokong tema. Jadi sini kita lihat satu saja, cukup. Orang yang tidak berbudi bahasa akan dipandang hina. Memang saya tadi ada berdasarkan pantun tadi. Orang yang tidak berbudi bahasa akan dipandang hina. Rangkap 3. Okey, jadi diambil saja daripada pantun tersebut. Okey, jadi yang lain tu cikgu rasa anda boleh cuba baca sendiri. Okey, saya rasa tak ada masalah. Memang saya rasa memang ada dalam pantun. Okey, kita akan lihat bentuk secara ringkas. Jadi bentuk sini ada 5. Okey, ada 7 rangkap. Cikgu dah terangkan tadi. Dan bilangan baris bagi setiap rangkap adalah sama, iaitu 4 baris dalam setiap rangkap. Kalau anda perhatikan yang pantun sini. Okey, 4 baris dalam setiap rangkap. Okey, jadi sini yang ketiga C pula, ada pembayang, ada maksud. 2 baris pertama merupakan pembayang, 2 baris yang terakhir, baris 3, baris 4 merupakan maksud bagi setiap rangkap. Okey, bagi pantun. Jumlah suku kata 4 hingga 7 setiap baris. Jadi anda boleh kira sendiri. Dan pantun ini ialah jenis terikat. Jadi biasanya bagi pantun memang tergolong dalam puisi tradisional. Okey, pantun. Okey, jadi bentuk memang memang terikat ataupun kita boleh gunakan ungkapan tidak bebas. Okey, itu bagi bentuk. Okey, gaya bahasa kita lihat secara ringkas. Okey, gaya bahasa ada berapa sini? Okey, kita akan lihat. Yang pertama ialah anafora. Anafora ialah perkataan tu pengulangan perkataan tu di hadapan, di awal baris ataupun di depan sekali. Okey, contohnya yang kurit kundi, yang merah saga. Okey, jadi memang di depan. Okey, yang tu maksudnya penggunaan anafora. Kalau unsur alam maksudnya benda-benda yang ada di alam sekitar, yang ada di sekeliling kita. Itu ialah unsur alam ataupun kita boleh gunakan juga image alam. Peribahasa, saya rasa tak ada masalah. Okey, bagai cincin dengan permata. Personifikasi memberikan sifat mungkin memberikan sifat manusia ni kepada benda-benda lain ataupun objek-objek lain. Contohnya sini pijak bertemu dengan jauhari. Jadi bertemu. Jadi sini mungkin situasi dia gunakan bertemu. Sifat ni maksud bijak ni bertemu dengan jauhari. Okey, ataupun saya rasa contoh yang lebih senang. Okey, cikgu berikan contoh lain ya. Kita dapat lihat penggunaan personifikasi. Okey, pokok-pokok melambai-lambai menyambut ketibaan kami. Jadi melambai-lambai sini diberikan sifat tu kepada pokok. Jadi pokok tu melambai-lambai. Biasanya perbuatan melambai-lambai tu ialah perbuatan yang biasanya orang yang buat, tapi dia berikan kepada pokok. Okey, itu ialah contoh yang lebih jelas tentang personifikasi. Kalau repetisi ialah perkataan yang berulang dalam baris yang sama. Jadi contoh sini ialah rangkap 1 baris 4 kita lihat. Okey, rangkap 1 baris 4. Okey, budi. Okey, jadi sini sebentar. Okey, rangkap 1. Okey, baris yang keempat. Okey, budi. Okey, jadi repetisi biasanya yang perkataan yang sama berulang di baris yang sama. Okey, jadi sini budi tak ada. Okey, saya rasa nota ni mungkin kurang tepat. Mungkin kita lihat contoh lain. Okey, repetisi yang ada. Mungkin yang dalam baris yang sama perkataan itu berulang. Okey, perkataan itu berulang, itulah kita akan panggil itu ialah repetisi. Okey, contohnya saya rasa rangkap akhir lah, rangkap 7. Padang temu, padang baduri. Padang tu berulang. Itu ialah repetisi. Jadi contoh sini saya rasa nota ni kurang tepat. Okey, jadi ada sikit salah. Okey, responsi. Responsi maksudnya perkataan tu berulang di tengah ayat. Okey, di tengah baris. Okey, indah tampan kerana budi. Kerana tu di tengah. Okey, ataupun tinggi bangsa kerana bahasa. Kerana tu di tengah. Jadi itu ialah tentang gaya bahasa. Okey, kita lihat yang terakhir. Nilai dan pengajaran. Okey, nilai sini ada 3.
Jadi nilai dengan pengajaran memang saya rasa nilai dengan pengajaran ni hampir sama. Yang beza kalau anda perhatikan, kalau nilai berbudi bahasa, pengajaran kita mesti masukkan kata kunci. Iaitu kita mestilah, kita hendaklah, kita jangan. Okay? Kalau yang negatif, kita jangan, kita tidak boleh. Kalau yang positif, kita haruslah, kita hendaklah dan lain-lain. Okay? Kita patut, kita wajar. Okay? Itu beza antara nilai dengan pengajaran. Okay, jadi itu secara ringkaslah tentang topik hari ini, iaitu pantun budi. Okay, jadi sini dah cikgu beri, cikgu dah terangkan. Nota ni cikgu akan kongsikan nanti. Okay, anda boleh baca. Okay, untuk bagi tugasan hari ini, cikgu akan berikan 20 soalan. Okay, 20 soalan. Jadi anda boleh jawab nanti. Okay, jadi 20 soalan. Okay, memang berdasarkan pantun budi. Okay, jadi yang ini bagi yang dapat access quizzes, anda boleh terus jawab gunakan Google Classroom. Okay, bagi pelajar cikgu yang dapat access quizzes. Bagi yang menghadapi masalah yang tidak dapat access quizzes, anda boleh jawab tugasan Komsas ini dalam buku anda. Okay, jadi kita akan bincang nanti. Okay, kita akan bincang. Jadi cikgu rasa itu sahaja bagi bagi PTPR hari ini. Jadi sekian, terima kasih.